topik kita. Pertama kita nak belajar maknanya bab 1. Namanya adalah open channel. So open channel. Website saya ada tengok ke? Ada doktor, ada. Okay, so dalam dekat website saya tu ada apa nama tu, PDF. So saya harap awak dapat tengoklah lepas ni, boleh baca. Saya akan terangkan juga berdasarkan PDF tersebut. Okay, open channel ni sebenarnya kenapa menjadi penting? Sebab keseluruhan option subjek ni adalah untuk memastikan awak belajar fluid mechanics yang penuh. Kerana dalam fluid mechanics 1 dengan fluid mechanics 2, kerana kesuntukan masa dan sebagainya, kita terpaksa buang beberapa perkara. Padahal perkara tersebut masih lagi penting, topik tersebut masih lagi penting di dalam fluid mechanics. Okay. Antara yang kami buang untuk fluid 1 dan fluid 2 ialah open channel. Kerana idea open channel ini banyak digunakan oleh civil engineering. Okay. Tetapi untuk mechanical engineering jarang. Bukan jarang lah. Mungkin ada juga, tapi kita kata lebih ketara untuk civil engineering. Okay. Sekarang ni ceritanya dekat mana? Okay. Dalam fluid 1, kita kata di dalam fluid 1, selalu kita telah belajar Okay, dalam fluid 1 kita telah belajar flow in pipe. Okay. So flow in pipe ni dia lebih cerita macam mana? Dia lebih cerita kita ada pipe dekat sini dan ada aliran air lalu dalam pipe. Okay. Tetapi syarat dia ialah air akan memenuhi pipe. Yang awak perasan. Kalau ingat lagi lah tajuk flow in pipe. Kita belajar major loss, minor loss, Bernoulli equation dan sebagainya. So jadi syarat dia pertama ialah air memenuhi pipe. Dan syarat yang kedua selalunya kita akan menggunakan pipe bulat. Circular pipe. Pipe yang berbentuk bulat. Okay. Okay, itu satu. Okay, tak apalah. Okay, itu untuk fluid 1, flow in pipe. So kemudian kita kata untuk dalam fluid 2 kita belajar juga, tetapi dia lebih kepada flow around bluff body. So flow around bluff body ni macam mana? Dia jadi terbalik pula. Dia seolah-olah lebih kepada cerita aerofoil. Kita ada aerofoil dan ada aliran naik atas sini. Okay. Yang ini kita belajar dalam tajuk apa? Dalam tajuk boundary layer sebenarnya. Tetapi boundary layer tu dia bukan aerofoil lah. Dia kata kita ada flat plate dia macam gitu dan ada angin lalu dan dia akan berbentuk boundary layer. Okay, ingat lagi ke? Okay, so yang ni. Sebab kalau awak tengok dua ni, bezanya ialah untuk yang pipe ni, kita kata dia seolah-olah air di tengah dikelilingi oleh objek. Okay, so boleh? Okay. Tetapi untuk yang nombor 2 ni, dia lebih kepada objek di tengah, dia dikelilingi oleh fluid. Okay. So kemudian kita kata, dalam option subjek ni, kita akan memperkenalkan open channel. Open channel ni ialah apabila air mengalir, tak kiralah dalam bentuk bulat atau sebagainya, air mengalir, katakan kita belajar pipe dululah. So air mengalir dalam pipe. Air mengalir dalam pipe, tetapi air tersebut hanya ada separuh saja. Kenapa hanya separuh ini akan membezakan pengiraan dan sebagainya? Kerana apabila dia ada separuh, dia akan menyebabkan ada permukaan air ini yang bertindak balas ataupun yang contacted, yang bersentuhan ataupun yang mengalami tekanan atmosfera. Jadi kat ini ada tekanan atmosfera. Okay. Sedangkan kalau dalam flow in pipe,
Okey, kita ada pipe dan air penuh. So kita kata tekanan di sini, okey, tekanan, okey, yang di sini kita kata tak sama dengan PATM. So dia seolah-olah akan ada hydraulic pressure. Okey. So hydraulic pressure ni kita nak kira macam mana? Kita boleh sambung dengan YouTube manometer. Okey, kita sambung dengan YouTube manometer kat sini ke katakan. So kita boleh kira lah. Ini yang kita belajar dalam fluid 1 sebenarnya. Okey, boleh Okay. Tetapi di sini oleh kerana dia ada permukaan macam gini dan dia adalah tekanan atmosfera. Oleh itu kita dah belajar dalam fluid 1, tekanan atmosfera ni kita boleh anggap sama dengan kosong. Kerana kita akan menggunakan gauge pressure. So, gauge pressure PATM sama dengan kosong. Yang ini lawan bagi gauge pressure kita kata absolute pressure. Okay, yang ini saya harap awak dapat refresh balik lah. Okay, so lagi satu perbezaannya ialah kalau dulu flow in pipe, kita kata seperti yang saya cakap, dia akan lebih kepada circular pipe. Okay, apa-apa diameter. Tetapi untuk open channel, awak kena ingat dia lebih kepada sistem saliran. Itu saya cakap awal tadi. Dia lebih kepada civil engineering, kejuruteraan awam. Okay. Kerana apa? Dia bukan sahaja melibatkan satu saliran bulat dan air hanya ada separuh. Dia juga boleh melibatkan satu saliran yang 4 segi. Okay. Macam longkang. Ataupun yang bentuk macam gini. Longkang kita. Okay. Ataupun kita kata dia melibatkan satu saliran yang lebih besar. Mungkin sungai. Okey, ataupun mungkin flood, penebat banjir tu. Flood, penebat banjir lah. Okey. So, kalau sungai mungkin dalam keadaan kedalaman sungai tu mungkin berliku-liku itulah. So, ini air sungai. Okay. So, kita kata open channel ni, dia pertama dia melibatkan PATM dan dia melibatkan, kita kata pelbagai jenis, various shape. Dia melibatkan pelbagai jenis bentuk saliran tersebut. Okay. Lagi satu. Okay. Di dalam sistem pipe yang kita belajar dulu, flow in pipe lah. Dalam flow in pipe, kita kata, kita akan belajar di dalam sistem sama ada kita ada tangki, dan tangki ni kita akan bawa turun air, air pun keluar kat sini. Okey, ni air pun keluar. Okey. Ataupun kita kata kita ada satu tangki kat sini, ada air, kita ada pump dekat sini. Pump ni bawa keluar air. Kat sini. Okey. Ini nature yang kita belajar dalam sistem pipe. Tetapi di dalam open channel, okey, kita kena faham bahawa open channel ni adalah saliran. Okey, maknanya parit, sungai dan sebagainya. Dia tidak digerakkan dengan pump. Okey, dia akan digerakkan dengan gravity. Apa yang dimaksud digerakkan dengan gravity? Kalau awak nak buat longkang, contohnya awak nak buat sistem saliran longkang lah. Kalau awak nak buat longkang, sama ada longkang MPJBT ke longkang rumah awak, syarat utama yang longkang dia mesti ada slope. Kerana kalau longkang awak buat statik je rata macam itu, so dia tak jadi saliran lah. Dia akan lebih mungkin jadi kolam ikan lah. Jadi apa yang nak orang buat, selalunya kalau buat longkang orang akan slope kan. Kerana ada perbezaan slope inilah air akan boleh mengalir.
Sebab kalau awak tengok longkang rumah awak ke apa, kita dapati ada tempat longkang orang buat dalam, ada tempat orang buat cetek sikit. Supaya ada perubahan ketinggian, ada slope dan dia akan boleh gerak dengan gravity. Okey, boleh nampak sampai sini? Okey, jadi maknanya dalam tajuk kita belajar open channel kerana sebenarnya open channel ni adalah satu bab yang kita tinggalkan sedikit dalam fluid 1, fluid 2. Kerana dalam fluid 1 dan fluid 2 kita fokus kepada flow in pipe dan juga flow around bluff body. Okay, so kita masuk kepada nota. Nota ini saya rasa insyaAllah ada pada website, betul kan? Okay, so kita akan belajar tentang open channel dan saya rasa awak boleh baca sendiri dengan nota yang telah diberikan. Jadi pertama sekali kita kata open channel is a flow of liquid, basically water, in a conduit with a free surface. So ini yang saya cakap. Okay, dia ada free surface ataupun ada permukaan cecair yang make contact with atmospheric pressure. Okay, so kemudian dia adalah driven by gravity. So maksudnya driven by gravity alone. Okay, selalunya dalam open channel ni jarang orang tambah pump dan sebagainya. Kerana kita melihat bagaimana air yang mengalir tetapi disebabkan oleh gravity sahaja. Okay. So kemudian kita kata dia akan melibatkan pelbagai bentuk. Sama ada bulat, 4 segi bertutup atau 4 segi tak bertutup atau segitiga atau trapezium dan sebagainya, dia boleh. Jadi maknanya sebab apa? Andai kata open channel ni kita tidak ajar, mungkin awak kalau dah grad nanti bila ditanya tentang pengiraan tentang parit yang 4 segi macam mana. So awak kata dulu belajar bulat je. Mesti flow in pipe, dalam pipe bulat. Okay. Andai kata awak dapat longkang yang bulat, pengiraan ni adakah sama dengan yang flow in pipe? Jawapannya tidak. Dia akan ada beberapa rumus yang tersendiri dan ada beberapa rumus baru yang awak kena tahu. Okay, so boleh yang nota ni ada dalam website, saya rasa awak boleh baca lah. Okay, yang ini beberapa contoh. Kita kata sama ada kita boleh melibatkan aliran sebesar sungai ataupun sungai buatan, maksudnya longkang yang bentuk 4 segi macam gini dan sebagainya. Okay, so kemudian yang awak kena tahu daripada nota ini ialah awak kena faham bagaimana velocity distribution berlaku. Yang ini kita dah belajar sebenarnya. So saya boleh terangkan seperti ini. So katakan di dalam flow in pipe. Okay. Selalunya kita akan fokus kepada pipe macam gini. Okay. So kemudian kita akan imagine bahawa ada molekul cecair di sini. Okay. Dan molekul cecair yang bersentuhan dengan permukaan pipe di sini, kita akan kata dia akan mengalami satu fenomena namanya no slip condition. Okay. No slip condition ni maksudnya apa? Maksudnya dia tidak bergerak. Dia melekat kuat pada permukaan, dia tidak bergerak. Oleh itu velocity dia sama dengan kosong. So jadi kat sini pun velocity dia akan sama dengan kosong. Okay. Dan apabila air bergerak, kita dapati bahawa molekul di tengah akan menghasilkan had laju yang paling maksimum. Kerana apa? Dia yang paling jauh daripada permukaan. Oleh itu kita kata friction yang dirasai oleh molekul yang di tengah adalah paling minimum. Oleh itu kita boleh melukis velocity distribution bentuk dia macam ini. Okay. Ini yang kita belajar dalam dalam flow in pipe pada fluid 1. Okay. So tetapi di dalam open channel, di dalam open channel, so awak kena faham bahawa kita ada objek yang pelbagai, sama ada bulat, 4 segi dan sebagainya, dan permukaan ini kita katakan adalah atmosferik.
Banyak PATM. Dan ada juga molekul yang melekat. Maksudnya no slip condition masih lagi berlaku, tetapi dia hanya berlaku pada permukaan ini, permukaan bawah dan juga permukaan tepi. Pada permukaan atas kita kata tidak ada tidak berlaku no slip condition. So kat sini kita kata no slip condition. Had laju sama dengan kosong. Tetapi dekat bahagian atas ni kita kata had velocity adalah exist, wujud. Maknanya ada nilai. Okay. Buktinya kita kata kalau awak letak sampan kertas kat sini, ada sampan gitu, sampan akan bergerak. So maknanya tidak logik kita mengatakan pada permukaan atas ni juga adalah no slip condition. Okay, tetapi kita kata had laju permukaan atas ini bukanlah had laju yang paling maksimum. Dia had laju yang paling maksimum adalah sekitar 20% daripada ketinggian atas. Okay. So itu yang dalam nota tersebut awak boleh baca. So jadi kita kata dia kata the profile are quite complex with maximum velocity typically occurring in the mid plane about 20% below the surface. So jadi maknanya kalau awak melukis velocity distribution, so awak kena faham bahawa pada permukaan sini adalah had laju kosong. Oleh itu kita tengok line ni ditulis 0.5. Maksud 0.5 ni ialah ini adalah kontur area antara dinding dan juga line 0.5 ni, velocity dia adalah 0 hingga 0.5. So jadi dekat dinding ni 0.5, dekat line ni dia jadi 0.5. Kat dinding ni 0, dekat line ni adalah 0.5. Dan makin laju. Tetapi had laju yang paling tinggi 2.0 katakan adalah berlaku sekitar 20% below the surface. Jadi andai kata awak ingin melukis velocity distribution, okay, kalau dalam keadaan ini katakan kita tengok side view. Kita tengok side view, ni kita kata tapak tu. Okay, ni permukaan air. Okay, so dia akan menjadi lebih kurang bentuknya. Kat sini pun akan ada velocity, tetapi dia akan panjang sikit, dia akan jatuh kosong. Di sini ia ada no slip condition. So ini adalah had laju maksimum. Okay, boleh nampak Okay. So ini yang dikatakan berkenaan dengan nota ini. Okay, so kemudian saya dah terangkan tadi. So saya harap awak dapat memahami dan dapat menerangkan antara soalan yang paling banyak saya tanya dalam test 1 ke dalam final ialah saya minta awak untuk menerangkan dengan jelas apa perbezaan di antara open channel dan juga pipe flow. Pipe flow ni flow in pipe lah. Okay, so tadi tu saya dah ceritakan semua sekali. So insyaAllah saya kata awak faham lah keyword dia. Atmospheric pressure, kita kata okay, varies pipe shape, and then kita kata mungkin different of velocity profile, and so on and so forth. Okay, so boleh So yang ini dah ada dalam nota. Saya rasa mungkin tidak jadi masalah bagi awak. Okay, so next kita belajar tentang type of open channel. Okay, sama aja, dia sama dengan flow in pipe. Yang paling utama, walaupun kat sini ada banyak semua sekali ini, saya harap awak masih lagi ingat berkenaan dengan steady flow dan juga uniform flow. Kerana apa? Kerana di dalam open channel juga dia akan mempunyai steady dan unsteady flow, uniform dan juga non-uniform flow. So berkenaan dengan steady dan uniform ni, saya harap awak dapat ingat semula tentang apa yang telah kita belajar terdahulu berkenaan dengan type of flow. So kita kata kita pergi kepada type of flow. Okay, so kita ada steady. Lawan dia adalah unsteady.
So kita ada uniform, lawan dia adalah non-uniform. Okay. So steady ni apa? Steady ni ialah kita kata, maknanya berkenaan steady ini ialah awak lihat kita kata no changes with time. Tidak ada perubahan dengan masa. Okay. Kalau steady, unsteady ni kata changes lah. Ada perubahan, changes with time. Okay. Kalau uniform ni kita kata apa? Kita kata adalah no changes at any location. Okay. Kalau non-uniform dia akan jadi changes at location. Okay, so maksudnya ialah kalau steady tidak ada sebarang perubahan dengan masa, unsteady berlaku perubahan. Uniform tidak berlaku perubahan tetapi bukan dengan masa tetapi dengan location. So kalau non-uniform maksudnya berlaku perubahan. So jadi kat sini keyword dia ialah satu time dan satu lagi location. So sekiranya awak nak melukis velocity distribution, so bolehlah awak melukis seperti ini. So katakan kita ambil flow in pipe lah yang paling senang dilukis. Okay, so flow in pipe. Kalau katakan awak ingin membincangkan berkenaan dengan steady, apa yang perlu awak buat ialah awak cari satu point, katakan ini point nombor 1. Okay, lepas tu awak check pada T sama dengan 1 second, okay, velocity dia mungkin 5 meter per second. So awak biar lagi, okay, T sama dengan 10 second. Jika velocity dia sama, 5 meter per second juga, oleh itu flow dia adalah steady. So awak biar lagi T sama dengan 20 second. So velocity dia adalah 5 meter per second. So maksudnya, confirm kita kata, pada point 1, velocity dia adalah steady. Okay. Okay, so sekiranya, okay, apa yang dimaksudkan dengan location? Okay, yang dimaksudkan dengan location ialah dengan uniform atau non-uniform. Uniform dia adalah berkenaan dengan location. So location ni macam mana? So kita ambil lah, kita ada point nombor 1, kita ada point nombor 2, and then kita ada point nombor 3. So and then kita tengok, okay, pada point nombor 1, velocity dia mungkin 5 meter per second. Okay, tetapi pada point nombor 2, okay, awak pun faham, dia mungkin akan menghasilkan velocity distribution stick ni. Oleh itu, kita kata point nombor 2 mungkin kurang sikit, mungkin 3 meter per second. Point nombor 3 adalah 3 meter per second juga. Contoh, sebab dia kat bawah kan, location yang hampir sama. So, jadi kita kata pada location yang sama, oleh itu, velocity dia tidak sama. Oleh itu, dia adalah steady but non-uniform flow. Tapi kita tak cakap but lah. Kita cakap steady and non-uniform flow. Okay. So, boleh faham So, saya harap yang ini kita dah belajar dalam fluid 1. Saya harap awak dapat study balik ataupun tengok dalam website saya, carilah nota fluid 1 saya tu. Okay, jadi maknanya aliran ini dia independent. Steady dan juga uniform ni dia independent. Dia mungkin boleh jadi steady and uniform. Dia mungkin boleh jadi steady and non-uniform. Okay. Ataupun dia mungkin boleh jadi unsteady and uniform. Uniform flow ataupun unsteady and non-uniform. Okay. Okay. So maknanya dia boleh jadi semua sekali.
So jadi maknanya kalau orang cakap ni steady, tak semestinya dia uniform. Dia mungkin steady, non-uniform dan sebagainya. Tetapi kita katakan secara ideal condition lah. Maksudnya dalam yang paling mudah untuk kita menganalisa, kita akan anggap bahawa aliran tersebut adalah steady dan uniform. Okay. Tetapi yang ini saya harap awak dapat self-study lah. Saya lebih suka untuk tanya yang ini dalam soalan test ke, final ke, macam itulah. Okay, so kemudian kita kata keseluruhan idea open channel ini dekat mana yang selalu digunakan. So antara application utama yang digunakan yang menggunakan idea open channel ni ialah pembinaan dam. Itu sebab saya kata mechanical engineering mungkin tak banyak sangat menguruskan open channel ni, dia lebih kepada civil engineering. Walau bagaimanapun, kita kata kita tak nak lah mechanical engineering, kita tak tahu langsung. Tak pernah dengar open channel, tak pernah dengar nak kira dengan Renault number ke tak, itu kita tak nak lah. Jadi kita beri dalam open option subject. Okay, so contohnya dalam reservoir, dia air ditakungkan tapi dalam mungkin ketinggian yang tinggi menyebabkan air mempunyai tenaga potential energi yang tinggi. So kalau anda kata reservoir tak mampu lagi menampung air, so kita terpaksa buka sluice gate, atau kita kata sluice gate ni memang kita kena buka kerana kita nak jalankan turbine. Okay, so kalau kita buka, disebabkan air yang mengalir keluar ini mempunyai tenaga yang amat tinggi. Okay, so jadi secara generalnya kita kata air akan keluar dengan kelajuan yang tinggi sikit. Tetapi air mempunyai density yang berat. Maknanya mempunyai density 1000 kg per meter padu. Jadi maksudnya dia tak boleh nak laju jugalah. Dia macam kereta kebal, awak beri dia booster ke apa ke, dia tetap tak boleh nak laju sangatlah, badan berat. Okay. So jadi bila dia badan berat ni, kita kata apa yang berlaku, dia akan ada tendensi untuk dia mengembangkan diri dia. Maknanya dia akan membesarkan isi padu dia. Sifat itu yang kita namakan dia, fenomena ni yang kita akan belajar juga pada second part tajuk open channel, ialah berlakunya satu fenomena yang dinamakan hydraulic jump. So hydraulic jump ni seolah-olah air akan bertingkat-tingkat naik. Okay. Bila dia bertingkat-tingkat naik ini, dia akan seolah-olah dia akan mempunyai tenaga yang cukup kuat. Oleh itu, dia boleh dia boleh memberi impak yang besar. Okay, contohnya mungkin dia boleh merosakkan kita buka, dia boleh banjir kilat naik ke dalam sungai, dia boleh menyebabkan sungai terhakis dan mungkin menyebabkan rumah di tepi sungai dia boleh bawa, dia mungkin menyebabkan batu bata, kayu-kayu semua, pokok dia boleh tolak, boleh stuck dengan sungai dan sebagainya. Okay. Ataupun itu sebab kita kata di dalam pembinaan dam, kadang-kadang orang beri ada laluan air tu sikit lepas keluar daripada dam. Kerana kita kata kita nak tengok hydraulic jump ni macam mana, and then kita nak do something supaya kita boleh neutralkan balik sikit. Maknanya had laju tu kita boleh kawal balik, dan di akhirnya akan ada had laju yang perlahan sikit lah. So kat sini kita panggil hydraulic drop lah. Okay. So jadi nak buat perkara ini, nak buat benteng air dan sebagainya, kita kata kita tak boleh nak buat dulu. Kita kena study dulu berapa kuat air tu yang boleh datang. Then barulah kita sediakan konkrit yang kuat ataupun kita lebarkan lagi. So in term of design, kita kata kita buka besar lagi supaya dia, maknanya tenaga itu akan didistribute dengan agak sekata. So maknanya hydraulic jump yang berlaku pun tidaklah sebesar yang maknanya yang lebih ganas. Okay, so jadi maksudnya oleh itu kita kena menggunakan idea hydraulic jump, pengiraan dan sebagainya. So kita akan buat pengiraan supaya pembinaan akan selamat, dan sebarang kemungkinan yang buruk kita insyaAllah kita cuba elakkan. So inilah maknanya satu aplikasi utama yang melibatkan penggunaan open channel, dan juga yang melibatkan satu fenomena yang awak tak pernah dengar sebelum ini, saya rasa dalam fluid 1, fluid 2 kita tak sentuh, iaitu berkenaan dengan hydraulic jump. Okey, sampai sini okey ke? Okey lagi.
Okey, so boleh sudah masih kekal 24. So insya-Allah. Okey, so maknanya kalau tak ada apa-apa soalan, kita pergi lagi. Okey, berkenaan dengan open channel ni, awak ada yang WhatsApp saya ke kalau ada apa-apa? Sekejap saya tengok takut. Sebab sebelum ni ada yang bertanya dekat WhatsApp group tu. Okey. So kita pergi kepada tadi adalah introduction berkenaan dengan open channel, maknanya sedikit sebanyak takrifan awak faham, perbezaan awak faham, kegunaan semua awak faham. So sekarang ni kita nak pergi kepada second topik, iaitu kita nak cuba memulakan pengiraan terhadap open channel kita. So pertama yang kita akan yang saya akan perkenalkan ialah hydraulic radius ataupun R ataupun RH untuk open channel. Okay, yang ini berkenaan yang ini kita kata kenapa kita perlu tahu ialah okay, dalam flow in pipe kita kata pipe kita akan sentiasa bulat. Oleh itu bila bulat kita kata parameter yang akan sentiasa ada ialah diameter. So yang ini mudah. Sama ada diameter dia besar atau diameternya kecil, kita kata dia still parameter yang sama, diameter. So maksudnya dalam equation pun kita boleh guna diameter dan sebagainya. Tetapi di dalam open channel, kita dah faham bahawa kita kata salah satu kelebihan open channel ni dia akan membicarakan tentang saliran air, bulat boleh, 4 segi boleh, okay, 3 segi pun boleh, trapezium pun boleh, dan even kalau bentuk sungai pun boleh. Bentuk yang kita kata irregular shape. So jadi masalahnya kalau bentuk pelbagai, okay, so kita nak guna parameter apa? Okay, oleh itu kita kata untuk menyebabkan dia boleh dikira di dalam satu equation yang general, kita kena keluarkan satu parameter. So parameter tersebut adalah hydraulic radius. So simbolnya adalah R ataupun RH. So awak pakailah RH. Okay, saya lebih prefer awak kita guna yang ini. Okay, walaupun dalam nota saya R. Okay, nanti saya betulkanlah insyaAllah. Okay, so kita akan guna RH untuk hydraulic radius. Okay, oleh itu kita tengok. Okay, so hydraulic radius ini ialah ratio of flow cross-sectional area A and weighted parameter WP. Oleh itu rumus untuk RH adalah RH sama dengan A over WP. Di mana A adalah flow cross-sectional area dan WP adalah weighted parameter. So yang ini kalau ingin diterangkan secara detail dia akan menjadi seperti ini. So jadi maknanya kita tahu bahawa hydraulic radius sama juga dengan A bahagikan dengan weighted parameter. Cuma yang awak kena faham ialah A di sini adalah cross-sectional area of fluid. Okay. Bukan cross-sectional of conduit ataupun bukan cross-sectional of your river. Okay, dia bukan cross-sectional binaan tersebut. Dia adalah cross-sectional fluid di dalam binaan tersebut. Contohnya kalau kita ada longkang yang sama besar, maknanya dua longkang yang sama by right. Okay. Okay, so sekiranya kat sini kita ada air tinggi gitu, satu lagi kita ada air bawah gitu. So jadi kita kata untuk keadaan yang nombor satu ini, cross-sectional dia adalah tinggi ini A didarabkan dengan B. So maknanya A kat sini adalah, alamak, A pula. Dia tak boleh A lah, saya padam. Ni katakan C lah.
So cross sectional adalah B darab C. Okay, tetapi kalau air ini pendek, air ini cetek, maknanya lebar dia adalah B, tinggi ni mungkin E. So jadi A akan sama B darab E. Okay, so boleh? Okay. Then kita kata WP ni pula, okay, dia akan lebih kepada weighted parameter. Awak kena apa nama tu? Perimeter. Awak kena alert perkataan wet. Kerana apa? Okay, kalau kita ada longkang macam ini, dan ini adalah air, yang dikatakan weighted parameter ialah awak hanya perlu mengira perimeter. Perimeter maksudnya panjang sisi tu kan. Yang dibasahi oleh bendali sahaja. Trik dia. Oleh itu kalau dalam keadaan ini, weighted parameter membawa maksud adalah perimeter air, maknanya perimeter kawasan longkang yang dibasahi oleh air sahaja. So jadi ini aja. Maknanya panjang ini campur panjang ini campur panjang ini. Okey. So boleh faham So itu yang dikatakan cross sectional area dan apa nama tu? Weighted parameter. Okay, jadi saya ulang balik. Kita akan mengira tentang hydraulic radius. Rumus dia adalah RH. So, A over WP. A adalah cross-sectional area. Dan juga WP adalah weighted parameter. So, ini adalah beberapa contoh. Jadi, kalau boleh kita tengok. Kalau bulatan ni ialah, walaupun dia bulat, oleh kerana air tak memenuhi keseluruhan pipe, jadi kita masih lagi menggunakan kita terpaksa menggunakan open channel, maknanya bukan flow in pipe. Oleh itu kita kena mengira apakah cross sectional air ini. Okay, so kita boleh dapat pi d square over 8, yang ini saya rasa awak boleh kira sendiri, dan parameter bulatan ini adalah pi d over 2. Okay, yang ini saya rasa awak boleh buktikan lah. Okay, kalau katakan 4 segi macam gini sama juga. Okey, kita kata kita akan kira A adalah W darab D dan weighted parameter adalah W campur D dan campur juga D di sebelah kiri. Okay. Kalau untuk bentuk trapezium, by hook or by crook, awak kena kira apakah luas cross-sectional area. Awak kena ingat dia adalah luas cross-sectional area air. Bukan awak kena ambil area parit tersebut. Tidak. So, dia hanyalah kita ambil area air tersebut. Okay. So, awak kena kira. Rumus dia, nak ikut rumus ini pun boleh. Kalau awak nak kira berasingan pun boleh. Maksudnya, tidak semestinya awak stick pada rumus sahaja. Okay. So, awak boleh mengira sendiri. Jadi, kalau mengira sendiri, mungkin awak boleh kira 4 segi, campurkan dengan triangle dan triangle. Dan weighted parameter, by hook or by crook, awak kena kira lah. Panjang sini berapa, panjang sini berapa dan panjang sini berapa. Oleh itu untuk mengira panjang ini, awak boleh guna pelbagai idea. Sama ada awak nak guna trigonometri, nak guna sin ke, cos ke, atau awak nak gunakan hipotenuse ke dan sebagainya. Itu bergantung kepada awak dan juga data yang diberikan. Okay. Kalau sekiranya irregular shape ni lebih kepada kalau bentuk sungai. So sungai tidak namanya natural river, tidak semestinya bentuk 4 segi dan sebagainya. Jadi by hook or by crook awak kena kira juga berapa cross sectional air dan juga berapa parameter kawasan tersebut. Normally kalau perkara yang ini maksudnya kita akan mengira berdasarkan kertas graf lah. Awak lukis kertas graf, kira besar kotak di dalam sungai, kawasan sungai dan sebagainya. Okay, jadi maksudnya awak fahamlah. Awak kena dapatkan juga area, cross-sectional area dan juga weighted parameter untuk kita mengira apakah hydraulic radius. Ya, okay. Okay, so kemudian satu lagi rumus yang perlu kita tahu ialah Reynolds number. Kerana apa Reynolds number ni penting?
Kerana Reynolds number ni kita kita perlukan untuk menentukan apakah jenis aliran yang berlaku di dalam open channel. Contoh yang paling mudah, saya rasa awak ingat pengiraan untuk pipe flow ni, kita akan menggunakan rumus rho VD over mu. Rho adalah density cecair, V adalah velocity dan D adalah diameter pipe tu. Kerana apa? Kerana air sentiasa penuh di dalam pipe. Jadi awak boleh ambil diameter pipe. Dan mu adalah dynamic viscosity. So range dia adalah kurang daripada 2000 adalah laminar dan lebih daripada 4000 adalah turbulent. Okay, tetapi di dalam open channel, kita masih lagi perlu mengira Reynolds number untuk mengetahui sama ada dia adalah laminar atau turbulent, tetapi rumusnya menjadi berbeza sedikit. Rumusnya menjadi rho VRH over mu, di mana R di sini adalah hydraulic radius. So hydraulic radius ni macam mana nak cari? Awak boleh tengok previous slide. Kita boleh cari dengan menggunakan rumus A over WP. Kemudian range untuk mengenal pasti laminar dan turbulent juga berubah. Okay, so di dalam open channel, jika Reynolds number kurang daripada 500, dia adalah laminar flow. Dan sekiranya Reynolds number lebih besar daripada 2000, kita akan anggap aliran tersebut adalah 100% turbulent. Okay, so boleh nampak Okay, so ini saya harap rumus hydraulic radius dan juga Reynolds number saya harap awak dapat ingat. Okay, so satu lagi rumus baharu yang sebenarnya awak kena ingat di dalam open channel ialah Froude number. Okay. Kerana apa? Froude number ni adalah dimensionless number defined as the ratio of channel velocity to the speed of propagation of a small disturbance wave in the channel. Diringkaskan cerita, Froude number ni kita gunakan apabila sesuatu aliran ada ataupun contact with atmospheric pressure. So dalam flow in pipe, for sure Froude number tidak digunakan. Kerana pertama, dia tidak ada atmospheric pressure ataupun dia tidak ada free surface. Open channel, ada ketika kita mesti gunakan Froude number. Kerana dia ada free surface dan dia bertindak balas dengan atmospheric pressure. Dan kenapa dia penting juga? Kerana selalunya aliran yang mempunyai free surface, dia ada tendensi untuk menghasilkan gelombang, wave. So awak pun tengoklah kalau pipe tu separuh penuh, air mungkin akan berkocak dan sebagainya. So yang itu kita kata, kita perlu mengira berdasarkan Froude number. So rumus Froude number ni apa? Rumus dia adalah yang ini. So dia adalah velocity of liquid divide by square root G YH. So G adalah gravity dan YH adalah hydraulic depth. So macam mana nak mengira hydraulic depth? So rumusnya adalah A dibahagikan dengan T, di mana A adalah cross sectional area dan T adalah top width of channel. So yang ini maksudnya ialah so kalau awak ada ni YH mana? Kenapa tak boleh tulis? Okay, YH. Okay, rumus dia adalah A over T. So A ni adalah kalau kita ada open channel yang ini, so air pun tinggi gini, so kita kiralah cross sectional area yang ini. Okay, T ni adalah top width. So maknanya walaupun bentuk
apa nama tu, open channel awak segitiga. So awak ambil lah top width I tersebut. Maksudnya kalau segitiga dia besar, I-nya di sini sahaja. So awak ambil lah top width dia adalah nilai ini. Okey, boleh ni Okay. Okay. So yang ni top width of the channel awak boleh nampak, dan float number ni awak akan dapat sama ada dia lebih besar daripada 1, sama dengan 1 atau kurang daripada 1. Dan float number ni dia menggambarkan apa? Dia sebenarnya dia menggambarkan tenaga yang ada di dalam open channel. Kerana idea dia ialah semakin besar tenaga, dia ada tendensi untuk menghasilkan ombak, gelombang So, dan kalau tenaga itu semakin besar, dia akan ada menyebabkan dia akan menghasilkan tendensi, maknanya kemungkinan untuk berlaku hydraulic jump. Okay, so jadi kita namakan sekiranya float number dia kurang daripada 0, dia adalah subcritical flow. Maksudnya tak berapa critical. Tak perlu risau tentang hydraulic jump. So kalau float number equal to 1, maknanya ni kurang daripada 1, dia adalah subcritical. Maknanya tak critical. InsyaAllah tak akan berlaku hydraulic jump. Kalau sama dengan 1, dia critical flow. So yang ni sure lah. Kita kata dia at the beginning nak jadi, maknanya borderline dia akan jadi hydraulic jump. So kalau float number lebih daripada 1.0, kita kata dia adalah supercritical flow. So maknanya ni dia akan jadi confirm akan jadi insyaAllah confirm akan jadi hydraulic jump, dan kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai kemungkinan. Mungkin hydraulic jump yang lebih besar, hydraulic jump pun ada beberapa jenis. Maksudnya dah supercritical. Maknanya dah hydraulic jump tu maknanya mungkin impact daripada hydraulic jump tu berlaku, tetapi hydraulic jump yang macam mana tu tak tahu. Itu sebab kita kata supercritical. Okay, so yang maknanya tujuan float number digunakan adalah untuk menentukan maknanya possibility sesuatu aliran open channel tu menghasilkan hydraulic jump atau tidak. Okay, so kita ambil dalam pukul 10 lebih sikit je lah. Maknanya kita cuba ambilkan sampai Manning equation ni. Okay. Okey, kemudian saya ingin memperkenalkan awak ada dua equation. Pertama, cheesy formula, dan kedua adalah Manning equation. So, equation ini adalah untuk apa? Equation ini adalah untuk mengira losses in open channel. Sebelum ini kita belajar losses ni dalam flow in pipe. Kita ada major loss, minor loss dan sebagainya. Dan di dalam open channel juga kita akan ada losses. Dan losses ni di dalam open channel kita kata lebih severe, lebih critical. Sebab apa? Dia akan melibatkan objek yang lebih besar. Kalau flow in pipe, dia akan melibatkan hanya pembinaan pipe, dan kita kata for sure tak ada natural pipe. Pipe ni banyaknya kilang buat. Jadi kita boleh kontrol dalam dia tu licin ke tak licin tu kita boleh kontrol. Tapi open channel ni kita kata kadang-kadang memanglah kita kata longkang tu orang buat, JKR buat ke MPJBT buat. Tapi kalau biar 1 tahun ke apa, rumput tumbuh lah, itu tumbuh lah dan sebagainya. So jadi kita kata resistance akan totally different. Kemudian kita kata kalau dia natural, maksudnya apa nama tu sungai. So dia mungkin pelbagai, ada selut, ada pokok dan sebagainya, mungkin ada pasir kan. So jadi kita kata terlalu luas ruang lingkup resistant tu. Okay, jadi dua orang ahli apa nama tu fizik lah ataupun saintis, dia memperkenalkan equation untuk mengira kehilangan tersebut. Okay, pertama kita anggap je, yang ini saya harap awak dapat baca. Dia bermula, dia beranggap bahawa sekiranya ada satu saliran yang panjang, okay, kita boleh anggap bahawa sekiranya angle dia adalah theta. Yang angle ni maksudnya apa? Saliran tersebut mestilah ada slope, barulah air boleh mengalir. Sebelum ni saya dah terangkan berkenaan dengan open channel.
cirinya dia mesti ada slope. Okay. So kita boleh ringkaskan, kita kata HF ataupun apa nama tu losses, head loss adalah Z1 tolak Z2 sama juga dengan S0 ataupun tangent theta darabkan dengan L. So yang ini macam mana nak kira? Awak boleh assume dia adalah seperti berikut. So anggaplah kita kata kita ada satu aliran longkang. Okay, ini aliran longkang. Dan saya dah terangkan tadi, di dalam open channel, dia mesti ada theta. Barulah air boleh mengalir. Dan air pun mengalir daripada kiri ke kanan. So katakan dia mengalir daripada point 1 dan di sini adalah point nombor 2. So kalau kita menulis Bernoulli equation, kita boleh dapat P1 over rho G dan seterusnya lah. Dan campur losses. Okay, so and then kita kata oleh kerana dia adalah atmospheric pressure, so pressure sama dengan kosong. So yang ni pun pressure sama dengan kosong. Kemudian kita kata dengan anggapan yang mudah, oleh kerana dia adalah atmospheric pressure dan kita anggap bahawa diameter ataupun bentuk longkang tu kekal sama, oleh itu velocity juga kita boleh cancel. So dekat sini awak kena berhati-hati. Kita boleh cakap pressure sama dengan kosong kerana itu adalah common common assumption untuk gauge pressure. So maksudnya kita anggap atmospheric pressure equal to 0. Jadi P1, P2 sama dengan 0. Tetapi velocity 1 kita cancel bukan sebab dia 0. Okay, velocity 1 dan 2 kita cancel sebab kita anggap bahawa bentuk pipe ni bentuk saliran ini adalah sama. Oleh itu velocity dia adalah sama. Okay, idea ini kita dah belajar dalam fluid 1, fluid 2 iaitu Q sama dengan AV. A1 V1, A2 V2. So kalau A constant, so V1 sama dengan V2. So saya harapnya ni awak ingat semula lah. Okay, jadi maksudnya velocity bukan kosong. Jangan awak kata okay, velocity 1 pun kosong, velocity 2 pun kosong. So nampak tak logik. Air ada kat situ. Perbezaan ketinggian pun ada. Tapi awak kata air tak berjalan. So dia tak logik lah. Selalunya sains fizik ni dia mesti parallel dengan logik. Okay. So jadi daripada equation ini kita boleh ubah. So kita kata HF sama juga dengan Z1 tolak Z2. Okay. Dan kita tahu, kita ambil lah yang mudah, Z1, Z2 adalah ketinggian ini. Okay. Dan L adalah panjang ini. Okay. So jadi kalau kita nak buat tangent theta sama juga dengan Z1 minus Z2 bahagikan dengan L. Oleh itu, HF sama dengan Z1 tolak Z2 sama juga dengan tangent theta dan L. Cuma di dalam nota kita akan anggap tangent theta ni sama dengan S0 darabkan dengan L. Okay, jadi maknanya berdasarkan simple calculation ni, berdasarkan simple calculation ni kita boleh buat hubungan iaitu HF sama dengan Z1 tolak Z2 sama dengan S0 darab L. So kemudian kita akan kita telah belajar head loss daripada Darcy. So rumus dia adalah ini. So yang rumus ini kita kata dia sama dengan rumus major loss yang kita belajar dalam fluid 1. So dia jadi F sama dengan L over D V square over 2G. So yang lain semua sama. F ni adalah friction factor yang akan kita dapatkan daripada Moody chart. Okay. Cuma seperti yang saya terangkan di atas, kemungkinan bentuk kita 4 segi dan sebagainya. Oleh itu dia tidak boleh ada diameter. So jadi apa yang kita gunakan? Kita gunalah hydraulic diameter. So hubungan hydraulic diameter dengan hydraulic radius adalah seperti berikut. Maknanya hydraulic diameter sama dengan 4 hydraulic radius. So macam mana nak mencari hydraulic radius? Kita gunakan rumus A over WP. Okay, so boleh. Jadi kita masukkan A 4 darab A 4 darab
Okay, so kita tukarlah, kita masukkan DH ni dengan 4RH. Okay, and then kita boleh rearrange equation tersebut. V ni akan jadi V0 lah. Oleh itu kita boleh menulis V0 sama dengan 8G over F kuasa setengah, R kuasa setengah dan S kuasa setengah. So jadi kalau kita tengok equation ini, bukan maknanya ini cadangan daripada Cheezy lah. Cadangan dia kata, kalau kita tengok equation ini, kita dapati bahawa R ni adalah dimension ataupun hydraulic radius untuk saliran tersebut. S adalah slope. Tetapi 8G over F kuasa setengah ni adalah constant. Maksudnya untuk satu-satu parit, satu-satu saliran, nilai ini adalah constant. Okay. So mungkin sebab apa awak pun boleh nampak MPJBT kalau dia pasang longkang, bentuk longkang dia sama. Okay, tetapi kita kata mungkin slope dia berbeza. Ataupun bentuk longkang tu dulu okay, ni RH maknanya radius lah. Kerana dia bergantung kepada ketinggian air. Maknanya kawasan itu kalau air tinggi, so maknanya hydraulic radius dia juga akan berbeza. Kerana hydraulic radius bergantung kepada cross-sectional air. Okay, tetapi friction dia, kita kata masih lagi sama. Sebab dia adalah material yang sama. Okay. Oleh itu, Cheezy mencadangkan bahawa 8G over F ni, kita kata, dia tukarkan dengan satu simbol saja, iaitu C. Kerana nama dia bermula dengan C. So, jadi C ni nak dapat dekat mana? C ni kita kata kita selalunya akan diberi dalam bentuk table. Okay, kalau F kita boleh dapat daripada Moody chart. So, maknanya Cheezy pun dia dah buat pengiraan. Kerana nilai C tu perlu didapatkan daripada experimental work. Oleh itu Cheezy buat eksperimen yang banyak dan akhirnya Cheezy boleh mengeluarkan nilai C tersebut. Okay, so maknanya kalau dalam secara atas kertas sahaja melalui pengiraan, kita boleh katakan bahawa nilai C sama dengan 8G over F kuasa 1/2. Okay, so kemudian kita kata apa yang kita cari ini adalah nilai velocity. So, kalau kita nak cari nilai kadar alir macam mana? So, nilai kadar alir sama juga. Kita tahu bahawa kadar alir sama dengan V didarabkan dengan A. Oleh itu, nilai V adalah C RH S0 setengah. So, kita ada C RH S0 kuasa setengah. Dan kita darabkan dengan cross-sectional area. So, saya ingatkan lagi, cross-sectional area ini adalah cross-sectional air yang ada di dalam saliran. Okay. So, Cheezy diperkenalkan oleh Antoine Cheezy dari Perancis sekitar tahun 1769. So, seperti yang saya katakan, open channel ni dia adalah melibatkan satu binaan yang besar. Sama ada longkang, sama ada sungai dan sebagainya. Dan kanal ni awak tahu kan, terusan. Oleh itu, nilai C di sini mungkin akan boleh menjadi sebesar 60 kaki atau 160 kaki. So, kalau awak masih ingat, nilai F. Okey, ini ada F. Kalau awak masih ingat, nilai F yang kita gunakan dalam fluid mekanik 1 dulu adalah sekitar 0.01, 0.18, okey. So, jadi, oleh kerana kita mengira untuk pipe yang kecil. Pipe dia mungkin diameter 12 cm, okey, 1 inci baru 2.5 cm dan sebagainya. Okey. So itu perbezaannya. Okey, walau bagaimanapun ada satu lagi equation yang yang ni contoh. Okay, yang ni contohlah kalau kita kata ada straight rectangular channel 6 kaki lebar, 3 kaki dalam dan dia dibina kira-kira 2 darjah slope dan friction factor dia adalah 0.022. So kita boleh kira nilai kadar alir dia dengan cara berikut. Pertama, kita dapatkan dulu nilai C. C adalah 8G over F punca kuasa. Dan di sini awak kena tengok oleh kerana dia menggunakan sistem British, guna kaki lagi. Jadi perbezaan utama dalam pengiraan ialah awak kena gunakan nilai gravity untuk kaki. So British unit, maknanya British ni kaki lah.
Okey. British unit untuk gravity adalah 32.2. Antara kesilapan pelajar di sini, pelajar selalunya akan menggunakan 9.81. Awak kena ingat 9.81 adalah meter per second. Gravity dalam British unit adalah sekitar 32.2 feet per second. So masukkan nilai, awak dapat nilai C. A awak boleh cari, hydraulic radius awak boleh cari, hydraulic radius awak boleh cari, dan slope dia adalah 2 darjah. So maknanya awak buat tangent 2 darjah, awak dapat nilai. So masukkan dalam rumus, so awak boleh dapat kadar alih adalah 450 kaki padu per second. So kalau untuk unit SI, boleh masukkan aja dalam equation, cuma awak kena alert bahawa gravity awak kena gunakan 9.81. Okey, seterusnya kita nak memperkenalkan satu lagi equation yang diperkenalkan oleh seorang lagi saintis bernama Manning equation. So, Manning equation ni agak lebih popular berbanding dengan Cheezy. Kerana Manning equation ini dia lebih mudah digunakan. Okay, so gambar rajah ni dia tak ada kena-mengena dengan yang pengiraan kita L ni. So awak jangan terkeliru lah. Yang ni awak nak padam pun boleh. So L tu adalah jarak daripada sini ke sini. Okay, yang ni saya ambil daripada buku lain. Yang atas Cheezy tu ambil daripada buku lain. Jadi dia menggunakan diagram yang berbeza. Okay, yang ni tak ada apa-apa berkenaan dengan L ni. Okay. So cuma yang saya nak cerita kat sini ialah open channel ni dia akan dipengaruhi oleh gravity. Yang pada slide yang pertama tadi pun kita dah tengok dia adalah driven by gravity. Maknanya kalau tak condong, air tak mengalir. So kecondongan ini mungkin diberitahu ataupun dinyatakan dengan pelbagai bentuk. Sama ada diberi dalam bentuk 1 degree, diberi dalam bentuk percentage, berapa persen, so ataupun diberi dalam bentuk fraction, pecahan, sama ada 0.01 atau kita panggil 1 in 100. Kalau 1 in 100 ni bermaksud ketinggian ini akan turun ataupun akan berkurang 1 meter untuk setiap 100 meter. So yang ini kita kata kalau nak diterangkan, dia mungkin akan refer kepada keadaan seperti ini. Okay, kalau katakan untuk Manning, kita kata awak ada nak buat longkang dan awak kena beri slope. Okay. Air pun akan turun daripada tempat tinggi ke bawah. Okay. So awak kena faham bahawa agak sukar untuk orang ataupun untuk engineer untuk memberi nilai slope ini kerana apa? Kalau kita nak buat longkang yang besar dan sebagainya, kalau katakan slope ni kita letak 0.5 darjah, kita kata agak sukar untuk buat accuracy 0.5 darjah ni, tak tahu. Kerana kalau dia bengkok-bengkok sikit pun boleh. Okay. Yang pertama, sebab dia kecil. Okay. So kemudian kita kata oleh itu orang akan lebih suka mengguna fraction. Fraction ni maksudnya kita kata tak kira lah slope dekat sini naik turun macam itu. Tetapi yang pasti kita kata ketinggian ini akan turun 1 meter untuk setiap 100 meter punya longkang. Okay. Sebab kita kata kalau buat longkang ni jarang orang akan buat sampai guna 5 darjah dan sebagainya. Nanti air jadi terlalu laju. Awak buat macam air terjun pula. So macam gitulah. So jadi kita kata walaupun kita pasang longkang tu, traktor tu pasang jentolak tu pasang bengkok-bengkok pun tak kisah. Janji pada poin 1 dan poin yang ke-100 ni dia akan turun 1 meter. So jadi awak boleh imagine maksud 1 in 100 dan sebagainya. Sebab dalam soalan nanti dia akan ada pelbagai terms lah. Okay. So and then saya terus saja. Ni kita pun dah nak akhir. So saya terus saja. Oleh itu Manning equation adalah seperti ini. Cuma Manning equation dia ada 2 version. Satu adalah untuk SI unit dan satu lagi adalah untuk British unit ataupun English unit. English unit ni maknanya feet lah, kaki. Kalau SI unit dia akan jadi
1.0 over N, R kuasa 2/3, S kuasa 1/2. Di mana di mana N adalah channel surface roughness. Nanti saya tunjuk. R adalah hydraulic radius dan S adalah slope. Okay. Yang lain semua sama. Di sini R dengan S adalah sama. Cuma untuk SI dia 1.0. Unit dia mesti SI, meter second. Kalau English, dia tidak pakai 1.0, dia akan jadi 1.49. Oleh itu, awak kena gunakan had laju dan sebagainya di dalam feet per second. Okay, so boleh nampak dua perbezaan ni, rumus ni. Okay, awak kena tengok kalau soalan tu SI, gunalah unit SI. Kalau soalan tu British, gunalah unit rumus untuk British unit. Okey, ini N. N adalah kekasaran open channel. Seperti yang saya katakan, kekasaran itu mungkin terlalu heavy kerana kita bukan melibatkan benda yang common. Mungkin glass, copper, plastik ni kita boleh agak 0.01. Tetapi open channel dia akan sampai ke satu extent ataupun keadaan yang lebih kritikal ataupun lebih nyata kekasarannya. Contohnya kita kata natural channel with heavy brush ataupun natural channel with tall grasses and reed. So maksudnya dia akan sampai satu keadaan di mana dia melibatkan satu channel yang secara natural berlumpur, tanah dan sebagainya dengan rumput yang tinggi ke rumput yang rendah dan sebagainya. So selalu di dalam peperiksaan nilai N ini akan diberi dalam soalan. So nilai N ni kita tak minta awak carilah kerana nilai N ni adalah berdasarkan kajian. Okey. Dia berdasarkan experimental work. Okey. So kemudian setiap awak tengok apa yang kita cari di sini adalah nilai velocity. Oleh itu untuk mencari nilai kadar alih kita hanya darabkan dengan cross-sectional area. Kerana Q sama dengan AV kita telah belajar daripada awal. So, rumus V tersebut kita darabkan dengan A. Okay. So, jadi inilah rumus untuk mengira kadar alih untuk SI unit. Okay, kita akan pakai SI unit. Oleh itu, kadar alih adalah dalam unit meter padu per second. Okay, so maknanya di dalam uniform flow ni maksudnya velocity profile dia adalah sama. Atas, bawah, tengah. Dan ini adalah dalam keadaan yang ideal. So kita boleh juga panggil kadar alih sebagai normal discharge. Cuma kadang-kala civil engineers dia lebih prefer untuk rearrange equation ini. Saya tunjukkan equation ini kerana beranggapan ini adalah equation yang paling mudah awak faham kerana kita telah belajar Q sama dengan AV dalam fluid mechanics. Tetapi engineers kadang-kadang ataupun kita kata daripada point of view civil engineering, ada ketika mereka rearrange equation itu dan menggunakan dalam bentuk ini. AR kuasa 2/3 sama dengan NQ over S kuasa 1/2. Kenapa dia gunakan dalam bentuk ini? Kerana kalau awak tengok A dengan R ini, dia membawa maksud adalah geometrical. Maksudnya dia adalah menunjukkan saiz sesuatu open channel tersebut. Dan NQ over S, dia akan menunjukkan tentang flow behavior. A awak tahu, R dia lebih kepada meter dan sebagainya. So dia adalah saiz kepada open channel. NQS ni dia lebih kepada flow. Kerana apa? Q adalah kadar alih. So maknanya had laju tinggi atau rendah. N adalah kekasaran. Maksudnya dia akan akan menentukan sama ada flow tu akan berombak atau tidak, turbulent atau laminar, dan sebagainya. Dan S ni adalah slope. Maksudnya semakin tinggi slope awak, semakin laju air turun. So dia adalah maknanya NQ dan S adalah lebih kepada flow behavior. Jadi maksudnya ada kadang-kadang solution ataupun question lebih mudah diselesaikan dengan rumus ini instead of rumus ini. Rumus ini adalah lebih mudah untuk kita mencari kadar alih aja. Tetapi ada soalan yang minta kita menentukan saiz dan sebagainya, adalah lebih mudah menggunakan rumus ini.
Okay, so jadi saya rasa kita berehat di sini dahulu. Kerana selepas ni contoh, kita boleh tengok pelbagai contoh pada minggu hadapan. So jadi ada apa-apa soalan? So far okey doktor. Okey. Belum ada lagi betul. Okey, belum ada. Maknanya semua okey lah. Faham semua malam ni. Kita faham boleh ni. Allah. Okey, so maknanya kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya dengan WhatsApp ke dan sebagainya. So kalau tak ada apa-apa maknanya kita berhenti di sini boleh ke? Boleh doktor. Okey, doktor. Okey, so kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih.